وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا، وخصوصا إلى روح شيخ المصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين. شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ومثل ذا لرسله فاستمعا. Situ kah? Betul. Situ lah. Betul. Dan bermula seumpama ini, wa mithlu za, dan bermula seumpama ini, yakni seumpama wajib di atas tiap-tiap mukallaf oleh bahawa mengenal akan barang yang mesti pada hak Allah, barang yang tentu tidak atas hak Allah, dan perkara yang boleh yang terima pada hak Allah Ta'ala. Seumpama ini liruslihi, wajib juga kenal bagi segala pesuruhnya, pesuruh Allah. Fastami'a, maka dengarlah oleh engkau. Itu tak ada apa-apa. Fastami'a itu dia panggil tatmimul bait. Baik. Maka sebagaimana wajib kita kena pada hak Allah Ta'ala, sifat-sifat yang mesti bagi Allah, sifat-sifat yang tentu tidak atas Allah, dan perkara yang boleh bagi Allah Ta'ala, begitu juga wajib kita kena pada hak Rasul. Yang ni apa makna? Tafsir wajah syabah dia panggil. Tafsir wajah keserupaan. Yang ni wajib atas tiap-tiap mukallaf kenal sifat-sifat yang mesti bagi hak para Rasul alaihimus salatu wassalam,
Dan kena sifat-sifat yang tentu tidak atas mereka itu para Rasul alaihimus salatu wassalam, dan perkara yang boleh terjadi kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam. Itu wajib tu, fardu ain. Tu bagus sah syahadat kita tu. Bagus sah. Kita dok kata amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Tu. Jadi setiap para rasul, setiap orang yang dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi utusan dia, dia rasul dengan nabi ini, rasul dengan nabi ini ada umum khusus. Tiap-tiap rasul pasti nabi, tapi tiap-tiap nabi itu belum tentu rasul. Gitu dah. Itu qaul yang rajih. Qaul yang kuatnya, tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tiap-tiap rasul pasti nabi. Tu lagu tu. Tengok dalam syarah dia ada sebut tak. Dalam syarahnya yang sebut kenapakah Nazim iaitu Imam Ibrahim Al-Laqani tidak sebut nabi lil anbiya'ihi tapi li ruslihi. Dia kata wa innama khassar rusula, dan hanya saja dikhususkan oleh Nazim akan menyebut rasul tu li anna ba'dha ma ya'ti kat tabligh khassun bihim dunal anbiya, kerana sesungguhnya sebahagian barang yang didatangkan seumpama menyampaikan kepada umat itu ialah khusus dengan mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, dunal anbiya, tidaklah para nabi. Tu sebab tu ulamanya awak mari definisi. Nabi-nabi itu ialah zak insanun. Kalau dulu tu ada dah rasanya. Definisi nabi, awak mari definisi apa itu nabi. Dia kata nabi-nabi ni ialah insanun, manusia. Zakarun, laki-laki. Lagi pula mana tu dia kata nabi itu ialah insanun, manusia, zakarun, laki-laki. Uhiya ilaihi bisyar'i, yang diwahyukan kepadanya syariat. Walam yu'mar bitablighihi. Gitu kalau tak silap. Tak jumpa dah ada mana dalam kitab syarah dia. Yang diperintahkan dengan menyampaikan. Ni ada. Tu ada tu. Insanun zakarun hurrun min bani Adam salimun an munafirin tab'an
uhiya ilaihi bi syar'in ya'malu bihi wa illam yu'mar bi tablighihi. Itu dia panggil nabi. Apa nabi-nabi ni? Ialah insanun, manusia, berarti tak ada di kalangan jin. Zakarun, laki-laki, berarti tidak ada di kalangan perempuan. Hurun, merdeka, berarti tidak ada di kalangan hamba. Min bani Adam, daripada anak cucu cici Adam, berarti tidak ada daripada binatang-binatang, tak ada. Itu dah, tak ada di kalangan binatang. Bahkan siapa yang i'tikad ada di kalangan binatang itu jadi nabi, kufur dah. Dah. Wa kafara man qala fi kulli ummatin nadhirun bimakna annahu fi kulli jama'atin minal hayawanati rasulun. Kufur tu. Wa kafara, dan telah kufurlah man, mereka, qala yang beriktikad fi kulli ummatin nadhirun, ada pada tiap-tiap jenis manusia, jenis makhluk ni nabi. Nazirun ni memberi peringatan. Bimakna apa? Dengan makna apa? Annahu fi kulli jama'atin, bahawasanya sabi ada pada tiap-tiap jemaah minal hayawanati, daripada hayawan tu rasulun, ada rasul. Kufur tu. Lepas tu dalam Quran tu cerita kata bahawasanya lebah pun dapat wahyu. Ada tu ni. Wa auhayna ilan nahli. Kami mewahyukan kepada lebah, ada kepada semut. Itu bukan wahyu dengan makna wahyu syarak, bukan. Itu dengan makna wa auha rabbuka ilan nahli, mewahyulah oleh Tuhan engkau kepada lebah. Contohlah. Adakah lebah tu ada nabi juga? Kena dapat wahyu ni dalam Quran sebut ni. Bukan wahyu dengan makna syariat tu, bukan. Lepas tu dengan makna ilham. Itu makna murad dengan wahyu tu ilham. Apa ilham? Al-ilqa'u fil qalbi, campakkan Allah dalam perasaan, dalam hati atau dalam perasaan seekor lebah atau seekor semut tu. Semut pun ada perasaan juga. Bukan makna wahyu syariat tu, bukan. Itu ingat baik. Salimun an munaffirin taba'an, selamat daripada tabiat yang meliarkan manusia daripadanya. Itu para nabi ni tak ada sakit, sopok, kusta, gila, sawai, tak ada. Itu semua tu tabiat yang meliarkan manusia daripada para nabi, para rasul. Maka para nabi, para rasul tak ada lagu tu. Tu dah. Tak ada para nabi, para rasul tu sakit siapa tahap orang keji. Atau muka huduh, busuk pangan, tu tak ada. Kenapa? Kerana kalau lagu tu ternafilah orang panggil hikmat dia jadi nabi. Hikmat dia jadi rasul. Nak nyapa dakwah warna orang pakat lari, busuk pangan dengan penyakit kudih apa semua. Maka tak ada rasul lagu tu. Uhiya ilaihi bi syar'in, diwahyukan kepada seorang manusia laki-laki yang merdeka daripada anak Adam, yang selamat daripada tabiat yang meliarkan hati manusia tadi, dengan syariat ya'malu bihi, yang diberamalkan dengan dia. Wa illam yu'mar bitablighihi, dan sekalipun tidak disuruh dengan menyampaikannya syariat tersebut, maka dia panggil nabi. Tu. Wa in umira bitablighihi, dan jika disuruh dengan menyampaikan syariat, fahuwa rasulun, maka dia tu ia panggil rasul. Jadi beza sikit je. Nabi dia tak menyapa syariat, tapi kalau kata ada menyapa juga, bukan menyapa syariat, dia menyampaikan tentang diri dia tu ialah nabi, supaya umat tu menghormati hak sebagai seorang nabi. Adapun seorang rasul, bukan setakat dia menyampaikan diri dia seorang nabi, bahkan wajib dia menyampaikan syariat kepada umat. Maka kalau disuruh dengan menyampaikan syariat, maka fahuwa rasulun, maka dia tu seorang rasul. Tu.
Maka dia orang panggil umum khusus mutlak, dia panggil. Berapa? Kullu rasulin nabiyyun wa laisa kull rasul wa laisa kulli nabi rasulan. Gitu. Tiap-tiap rasul tu ialah nabi, tapi tiap-tiap nabi wa laisa kulli nabi rasulan, bukanlah tiap-tiap nabi tu ialah rasul. Maka kerana tu ijaznya ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala firman, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tengok, Allah Ta'ala kata, tidak adalah Muhammad itu seorang bapa bagi laki-laki yang biasa di kalangan kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi dia tu ialah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup bagi sekalian para nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi orang yang dapat wahyu setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna nabi selepas Nabi Muhammad tu ada mana? Nabi Isa turun lagi nanti. Makna tak ada nabi dah lepas daripada Nabi Muhammad, artinya tak ada dah orang yang dapat wahyu pertama kali selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada. Kalau ada nabi-nabi selepas Nabi Muhammad pun, kenabian dia tu terdahulu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa dapat wahyu dulu daripada Nabi Muhammad. Nabi Idris dapat wahyu dulu daripada Nabi Muhammad. Nabi Khadir, kalau kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengatakan Khadir itu Nabi, maka dulu daripada Nabi Muhammad. Nabi Ilyas dapat wahyu dulu daripada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW satu-satunya Nabi yang penutup. Artinya tak ada dah orang dapat wahyu lepas daripada Nabi Muhammad SAW sebagai ibtida' an-nubuwah, permulaan bagi kenabian tu tak ada. Hanya Nabi kita seorang. Jadi ijaz, bila Tuhan kata khataman nabiyyin, penutup bagi sekalian nabi, bermakna rasul pun tak ada juga. Tak ada. Tu sebab apa? Sebab tiap-tiap rasul pasti nabi. Ni. Jadi kalau orang tak mengaji fardu ain, macam rasul Melayu tu, dia kata saya bukan nabi, saya rasul je. Dah. Itu orang panggil apa? Nampak sangat bodohnya. Nampak sangat lah. Tapi setara tu bodoh pun ramai pengikut. Allah, pelik lah, tak ada arah. Man yudlil fala hadiyalah. Sungguh. Siapa Tuhan nak menyesat, tak ada siapa dia boleh bagi petunjuk. Setara tu bodoh pun ada orang ikut. Saya ni rasul, bukan nabi ya. Allah, tak lepas fardu ain tu. Mana ada rasul bukan nabi. Dia kata dalam Quran kata Nabi Muhammad penutup bagi nabi. Buat khataman nabiyyin, bukan khatamal mursalin ya. Jadi saya tak mengaku nabi, saya mengaku saya ni rasul. Boleh ada. Masuklah gaung lah. Masuklah go. Masuk dalam perangkap ni. Mengaku rasul tapi bukan nabi. Tak ada tu. Cuba kalau Tuhan kata dalam Quran, walakin rasulallahi wa khatamal mursalin. Sudah. Kalau Tuhan kata akan tetapi Nabi Muhammad tu ialah pesuruh Allah dan penutup bagi sekalian rasul, maka sah tak kalau orang mengaku dia nabi tapi bukan rasul? Sah. Sebab ada je nabi bukan rasul. Saya nabi, saya bukan rasul. Sah. Betul. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Tiap-tiap rasul tu mesti nabi. Tengok. Tu. Maka ijaznya ayat Al-Quranul Karim, Tuhan tak kata wa khatamal mursalin, wa khataman nabiyyin. Maka orang nak mengaku jadi nabi pun tak leh, orang nak mengaku jadi rasul pun tak leh, sebab tiap-tiap rasul pasti nabi. Itulah gitu dah. Jadi kalau ada orang mengaku juga saya ni rasul tapi bukan nabi, Allah, bodohnya nampak jelas pas kata dai. Itu dah. Tak lepas fardu ain. Tapi hak tak lepas fardu ain pun ramai pengikut. Hak tu heran tu. Dah, mocik-mocik gapo pakai ikut belaka. Tu. Tak ada arah. Buat mana ke dia? Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Itu dalam suratul Kahfi. Kita duk baca hari Jumaat.
Nah, man yudlil, barang siapa yang Allah Taala menyesatkan dia, falan tajidalahu waliyan mursyida, maka mu tak akan dapati lagi seorang wali pun hok dapat bagi petunjuk. Tak boleh mari malaikat Jibril dakwah pun duk gitu ke. Nah, apa? Tak ada arah. Sesat dah dia dah. Hidup yakin dengan benda sesat dia tu tak apa. Maka wajib kenal. Wajib kita kenal pada hak para nabi para rasul, sifat apakah yang mesti bagi mereka. Nah, lagi akhirlah siddiq, amanah, tabligh, fatanah tu dia akan hurai satu persatu. Nah, dan sifat-sifat yang tentu tidak atas mereka itu mana? Kazib, dusta, khianat, melakukan perkara hak ditegah oleh Tuhan, sama ada haram, makruh, khilaful aula. Nah, tu lagi. Nah, baladah, bodoh, artinya dengan makna tak boleh nak jawab hujah apabila dikritik, dibangkang, dilawan oleh musuh. Lagi kitman, menyembunyikan ma umiru bitablighihi, wahyu yang diperintah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu rasul dengan menyampaikan. Ni orang panggil perkara-perkara atau sifat-sifat yang tentu tidak atas mereka itu rasul. Wajib tahu. Gitu juga wajib kena tahu satu lagi perkara yang harus pada hak para nabi nak berlaku. Nah, mana? Iaitu al-a'radul basyariyatu allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Harus pada hak para nabi rasul tu al-a'radu, bersifat dengan sifat yang baru kedatangan. Ulama dia tahu mari dengan ibarat as-sifatu, juga mari dengan al-a'radu. Sebab apa tu? Sebab nak tolak kelompok yang menuhankan para nabi, seumpama Kristian, Yahudi. Nah, Kristian dia kata Isa tu salah satu daripada Tuhan, atau anak Tuhan, atau sifat Tuhan yang gugur daripada zat Tuhan, cabut daripada zat Tuhan. Tu karut lagu tu. Maka para nabi para rasul manusia, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Maka sebab tu sebut al-a'radu, segala sifat-sifat yang kedatangan. Karena kalau Allah, kalau Tuhan, dia tak boleh panggil arad. Sifat-sifat Tuhan dia panggil sifat. Nah, tak boleh panggil arad kerana semuanya qadimah. Nah, sedia kala di zat Allah Taala. Tapi kalau sifat makhluk, sifat manusia macam kita ni, boleh panggil sifat, boleh panggil arad. Boleh panggil dua bahasa boleh panggil. Arad boleh panggil, sifat boleh panggil. Jadi ulama sebut al-a'rad tu nak tolak dah kelompok yang menuhankan para nabi. Itu dah. Lagi pula a'rad mana? A'rad semut ke, a'rad menate ke, a'rad jin ke, a'rad malaikah ke, tak sama tu. Al-a'radul basyariyatu, sifat-sifat yang baru kedatangan, yang dibasa pada manusiawi. Bukan malaikat dah. Maka para nabi bukan malaikat. Bukan tak minum, tak tidur, tak makan, tak bini, sehat, tak sakit-sakit. Bukan gitu dah. Ada sakit, ada sehat, ada bini, ada makan, ada minum. Ni sebagai rahmat Allah untuk kita manusia ni, boleh ikut jejak langkah rasul. Tengok. Itu hikmat Tuhan kata dalam suratul Kahfi tu, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakanlah hai Nabi Muhammad, royak hai Nabi Muhammad, ceramahkanlah, kempinglah, apa? Innama, hanya sonya aku ni, aku ni basyarun, ialah basyariah, sifat kemanusiawinya, mithlukum, seumpama kamu. Yang ni apa? Makan, aku makan. Minum, aku minum. Lapar, aku lapar. Bukan Nabi itu seperti kita, bukan. Ingat baik tu, jangan salah faham. Muhammadun bashar la kal bashari.
Nabi Muhammad tu manusia, ya, tapi bukan seperti manusia seperti biasa macam kita dah. Nah, mana dalil ustaz? Oh, banyaklah, mu kena ngaji lah. Nah, juga kalau kita hadis Nabi lah. Bacalah kita Riyadhus Shalihin. Nah, hadis sahih Bukhari Muslim, Imam Nawawi naqah dalam peperangan Khandaq. Sahabat duk gali parit, nah, nak pecah batu tu Allah tarak. Sahabat lapar tak makan sehari. Ikat batu toko perut. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, kami tak mampu nak pecah batu ni ya Rasulullah. Kami tak makan sehari. Nah, tengok kami perut ikat sebatu. Rasulullah pun senyum. Mana cok caka? Nah, Rasulullah pun ambil cok caka dekat. Akak. Bila Rasulullah akak, selak baju Rasulullah, sahabat pun tengok. Allah, Rasulullah lapar lagi pada kita. 2 tokok batunya ikat di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepauknya katak pecah batu. Gagah Nabi weh. Tapi lebih lapar daripada sahabat lagi. Tapi lebih gagah daripada sahabat lagi. Sama tak? Maka sebab tu Nabi kata, inni lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku ini tidak seperti hayahnya kalian. Tak sama dengan kelakuan kalian. Walaupun aku manusia, ya, supaya kalian boleh contohi aku. Tapi nak wisama tanding, tak boleh. Tak boleh. Rasulullah tetap terunggul. Nah, terunggul sekali tu. Tu sama tak? Tak sama. Cuma basyarum mislukum tu rahmat untuk kita. Cuba Rasulullah tu di kalangan malaikat. Macam mana kita nak ikut? Boleh tak? Malaikat laisa zakar, bukan zukuran wala inasan, bukan laki-laki bukan perempuan. Sudah, kita manusia ada laki-laki ada perempuan, nak tiru dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah malaikat, selok kita ni. Malaikat tak tidur, tak rehat, ibadat. Kalau rokok tak penat-penat, tak ada sakit pinggir, lengah pinggir, kau berapa nak pergi menguruk, tak ada. Nak tiru kan? Tak tertiru kita. Pas kalau rasul-rasul ni daripada jin, jawabnya payah kita ni ikut. Meta dia jadi ular, sekejap dia jadi kucing, sekejap dia jadi anjing. Lepas tu nak ikut mana? Kerana ya begitu, jin tu dia boleh gitu. Sebab tu Rasulullah SAW kalau ada ular warna hitam, kita tak hambat, dia tak keluar. Jangan duk kata, biar itu bit sendiri. Boleh jadi jin tu. Tu banyak dalam riwayat-riwayat yang sahih itu. Maka rahmat Allah Ta'ala, Allah lantik para nabi, para rasul di kalangan bashar, manusia. Tapi walaupun para nabi, para rasul itu bersifat dengan sifat kemanusiawi, tapi sifat manusiawi allati la tuaddi ila naqsin fi maratibihimul aliyah, yang tidak membawa kurang martabat mereka itu rasul. Tak ada. Sakit sikit ya. Tak ada sakit siapa kau kudih, buta, habis kurak, orang pakat keji, bau busuk. Tak ada gitu. Demam sikit. Sakit sikit. Tu cerita Nabi Ayub tu. Tu Israiliyah. Tak ada siapa buta mata, tak ada. Tu Nabi Yaqub bukan buta mata, selopok mata kerana kuat menangis rindu kepada anak dia Nabi Yusuf alaihi salam. Selopok mata bukan buta mata dak. Maka tak ada sifat-sifat kemanusiawi yang ada pada para nabi, para rasul yang boleh menghilangkan martabat mereka itu yang maha mulia. Tak ada. Sifat bersifat dengan kemanusiawi, tapi sifat manusiawi yang tidak membawa hilang martabat mereka itu, yang maha tinggi, yang maha hebat, para nabi, para rasul ni. Cuma hikmatnya untuk kita ni boleh ikut, kerana perbuatan Nabi ni jadi syariat. Contoh, satu hari Nabi SAW semaya zuhur, dalam riwayat yang lain kata semaya asar 2 rakaat. Sudah 2 rakaat Nabi beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni? Bukan musafir ni. Tiba-tiba semaya zuhur, semaya asar 2 rakaat. Qasar tak ada sebab bagi qasar. Lalu seorang sahabat nama Zulyadain,
Dia pun cakap, dia tanya Nabi, aku sirtas salata am nasita ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sirtas salata, adakah engkau qasar sembahyang ni? Am nasita, atau engkau lupa ya Rasulullah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata dua-dua tidak. Lupa pun tak, qasar pun tidak. Lalu Rasulullah tanya, Zulyadah kata, bahkan berlaku salah satu tu ya Rasulullah. Rasulullah bertanya, betul tak apa Zulyadah kata? Sahabat kata, betul ya Rasulullah. Rasulullah baru 2 rakaat baru semaya tu. Rasulullah pun masuk semaya, tambah lagi 2 rakaat. Adakah Nabi lupa? Tidak. Adakah Nabi qasar? Tidak. Apa tu? Li ta'limi syari'ati lil ummah, untuk mengajarkan syariat kepada ummah. Maka daripada hadis Zulyadain, kenal dengan hadis Zulyadain, ulama istimbat hukum. Kalau di kita pula terlupa, maka kalau bercakap kalam ajnabi yang tak melebihi daripada patah perkataan yang dialogkan antara Zulyadain dengan Nabi, Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain, maka masih belum putus mualaf, boleh masuk, tambahlah 2 rakaat lagi. Tu tengok, daripada fi'lun Nabi. Kata Nabi ni tak pernah buat salah maksud tu. Musafir satu hari lewat semaya subuh pukul 10 pagi baru bangun. Kok ana tu? Nah, iya, memang sungguh. Satu musafir itu Rasulullah SAW lewat bangun dengan sahabat. Maka bagaimanakah kelakuan Nabi? Rasulullah suruh bila azan tetap semaya sunat qabliyah, kemudian iqamah, kemudian semaya subuh berjamaah dengan suara yang dibaca dengan jahar. Kalau gitu kita pun boleh buat contoh juga. Kalau terlewat bangun, lagu mana nak buat? Qadha. Ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kalau Nabi tak pernah gitu. Sudah bangun terlewat kita hari tu, letih sangat, penat sangat, kerja kuat, bangun-bangun pukul 9 pagi lah. Sudah nak semai subuh ke tak? Tak payah kot, start kereta lagi, kerja selalu. Apa? Tak ada contoh daripada Nabi. Tak. Nabi tunjuk habis contoh. Tunjuk habis dah contoh. Nak kita umat boleh ikut jejak langkah. Itu habis. Bapa tu wajib kita kena kenal sekalian perkara pada hak Nabi Rasul tadi, pada hak Allah dan pada hak Nabi Rasul. Iz kullu man qallada fit tauhidi, kerana tiap-tiap orang yang taklid pada tauhid, taklid pada ilmu akidah. Taklid mana mutaba'atu lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil, ikut mulut orang lain dari kerana rasa ta'assub, asabiyah, ta'assub, tanpa mengetahui sebarang dalil. Itu mana taklid. Imanuhu lam yakhlu min tardidi, bermula imannya seorang muqallid, lam yakhlu, tidak sunyilah ia, min tardidi, daripada bergoyang, bergoncang, tak kukuh, tak jazam. Maka sebab tu ilmu ni dikenal dengan ilmu akidah, ilmu tambak, ikat, paku, apa boleh nak kata, konkret, piling, kata lagi sampai aqaidul iman, simpulan atau tambatan atau ikatan atau paku atau konkret atau piling bagi kepercayaan. Kukuh, kemah. Bangunan kita nak buat tinggi, kena piling kemah, kukuh dalam, baru tak bergoncang. Maka kalau kita tak mengaji ilmu akidah, iman orang yang muqallid tu orang yang tak reti dengan dalil, tak ada ilmu pengetahuan dia, ya. Dia kata Allah Tuhan, Allah Tuhan, Allah ada, ada. Rasa ni. Allah sah, tak reti apa makna sah, tak reti apa dalil yang menunjuk Tuhan mesti sah, tentu tidak berbilang. Apa makna satu tu? Satu, kita pun satu. Mari berapa orang Ustaz? Mari seorang, mari satu orang.
Ada berapa buah rumah? Ada satu buah rumah. Ada berapa peng? Ada satu peng. Satu juga. Weh, Tuhan juga kau. Ada sifat satu ke? Ini memerlukan kepada pengajian ilmu akidah. Apa makna satu yang kita kata Allah tu kita ni sama tak makna? Aslul ma'rifah at-tamyizu bainal qadimi wal hadis. Asal bagi ma'rifah tu ialah boleh beza di antara yang qadim Tuhan, yang hadis yang baru kita makhluk. Kita ada, Tuhan ada. Sama-sama ada. Sama tu kita dengan Tuhan. Sudah. Nah, ni rumah baru rumah sedia. Tuhan pun sedia. Kita masuk syurga kekal selama-lamanya. Kekal, Tuhan pun kekal. Sudah. Nah, Pak Mat tak serupa dengan Pak Leh. Weh, ada mukhalafah juga. Sudah. Nah, betul ke makna tu? Tak. Maka sebab tu kena memerlukan kepada perbahasan ilmu, kena mengaji. Kalau tidak kita jadi muqallid pak tu. Maka iman muqallid, kata Imam Ibrahim Al-Laqani, imanuhu lam yakhlu min tardidi. Iman seorang yang jadi pak turuk ni tidak sunyi daripada taklid. Tidak sunyi daripada bergoncang. Itu iman orang taklid ni tidak sunyi daripada bergoncang. Habis. Kemudian kata dianya, fa fihi ba'dul qaumi fa fihi ba'dul qaumi yahkil khulfa wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa. Fa fihi, maka padanya pada iman muqallid ni ba'dul qaumi, setengah ulama, yahkil khulfa, mencerita, menghikayatkan ada ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi masalah iman orang taklid, orang tak mengaji ilmu tauhid, dia turut orang itu Tuhan dia Allah, Allah hati. Tok guru kata Tuhan apa makna apa dalil apa tak reti. Burhanut tawarut, burhanut tamanut, tak ada reti apa tu mulut tok guru cerita. Tak ada nampak dengan akal dia sendiri, tak nampak. Maka ulama berselisih pendapat. Itu fa fihi, maka sabit pada masalah iman muqallid ba'dul qaumi yahkil khulfah. Setengah ulama menghikayatkan berselisih pendapat, ada khilaf. Mana khilafnya? Satu pendapat mengatakan iman muqallid tidak sah, artinya kafir, kekal dalam neraka. Bahaya tu. Kekal neraka. Ini kembali kepada mereka ulama yang berpendapat bahawasanya mengetahui dalil dalam akidah, dalam perkara keimanan, rukun iman ni ialah usul, wajib sebagai wajib usuli dia panggil, bukan wajib furu'i, wajib usuli. Maka ketika tu mana-mana orang yang tak tahu dalil, ia berimeh Tuhan ada, tak ada Tuhan tentu tidak, apa dalil? Tak ada dalil tu guru cerita Tuhan ada musibut apa tanya dalil. Tuhan mesti tentu tidak berbila. Mu tahu di mana Tuhan tentu tidak berbila, takut ada 2 3 apa mu cakap gitunya. Mana dalil? Tok guru ngajar Tuhan berlaku musibut apa tanya dalil. Jadi tok guru je berlaku, dalil tak ada apa, tak erti apa. Maka ketika tu sebahagian ulama mengatakan iman dia tu tidak sah, akidah dia ghairu sahihah, iman dia tidak sah, lam yasih, artinya kufrun, khallada finnari, kekal dalam neraka. Ini bahaya ni. Tapi muncullah pendapat ni marjuh, lemah. Pendapat ni lemah. Qaul yang rajih,
Qaul yang rajihnya mengatakan iman muqallid ni sudah sah. Syaratnya dia yakin. Satu, dia yakin, mana putus. Allah ada tak? Ada. Kalau tak ada Allah, tak terima. Kalau aku tembakmu, ada nak ubah statement tak? Tembak nah. Kalau aku tembak ke? Nanti dulu. Tuhan ada tak? Nanti dulu. Nah, nak kata ada tak biasa jumpa jangan tembak lagi. Tu ijma', sepakat kata iman dia tak sah. Hak kata iman sah tu lah ke mana? Tapi dia muqallid ni, dia pok turut. Syarat pertama dia yakin sungguh, putus, jazam. Tu kalau kena bunuh pun gitu. Dalil mana dalil? Dalil tak ada. Tak guru semua, ulama semua cerita Tuhan ada lah ke. Mu nak cara apa pasal dalil? Yakin. Kalau aku tembak pun Tuhan ada. Tak ada Tuhan aku tak terima. Tu iman dia tu sah. Tu kau yang rajah kata sah. Tapi berdosa, asi. Kenapa? Karena dia meninggalkan mengaji, memikir pada dalil. Kalau dia ahli dalam belajar, ahli pada memikir, maknanya dia boleh memikir. Itu macam kita semua ni boleh memikir lah ni. Kalau tak boleh memikir, tak mari maya ni. Berakal belaka. Kalau dia ni tak boleh memikir, artinya dia bodoh atau gila, maka hak tu tak ada apa lah. Tu memang dia selamat, moga dia gila. Ni bukan mukallaf jak di awal lagi. Ni kalau dia boleh memikir tapi dia tak mengaji, ya ahliyatun nazar dia panggil. Orang yang berkeahlian untuk mengaji tapi dia tak mengaji, maka ketika itu berdosa. Dalilnya mana? Dalilnya dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu, berkata ahli neraka sa'ir, law kunna, kalau mula kita di dunia, kunna ay fid dunya, nasma'u, dengar ulama mengajar, dengar saja, lepas tu taklid tak mikir tak boleh. Au naqilu, au situ dengan makna ma'a, au bimakna ma'iyah, serta kami berfikir dengan akal. Ma'ana qil, serta kami memikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir, nescaya tidak jadi kami ni penghuni neraka sa'ir. Habis situ. Kemudian kita sambung semula pula, wa ba'duhum haqqaqa fihil kashfa faqala in yajzim biqaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fid dairi wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.